Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semuanya? Harap-harap mudah-mudahan berada dalam keadaan yang sihat, diberikan kesihatan yang baik, diberikan kekuatan terutama dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di dalam 11 Ramadan, di dalam tazkirah Ramadan siri yang ketiga. Jazakumullahu khairan kepada teratas hadis di atas sebutan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati masa-masa yang kita luangkan ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keampunan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, insya-Allah untuk tajuk tazkirah Ramadan pada hari ini adalah mintalah kepada aku, nescaya aku perkenankan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil tajuk ini daripada satu ayat di mana ayat ini berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi tajuknya adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 186. InsyaAllah kita akan tadabbur sedikit ayat ini dan kita akan melihat bagaimana cara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan adab-adabnya agar doa kita ini Allah tunaikan, Allah makbulkan dan Allah mengangkat doa kita ini. Baik. Baik, insyaAllah kita pergi kepada topik yang pertama. Kita akan tadabbur surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu boleh tak bantu saya? Saya selalu terlupa untuk bertanya. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Jelas tak suara saya? Jelas. Dengar, macam Okay, dengar. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih atas respon tuan-tuan dan puan-puan. Baik, insyaAllah kita mulakan ya. Okay, kita besarkan sikit. Baik. Pada ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 186 dan kita melihat terjemahannya adalah dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kemudian ujibu da'wat da'i idza da'an. Sesungguhnya aku Allah ini sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul, iaitu yarsyudun. Baik, kita melihat daripada ayat ini, kalau tuan-tuan perasan di dalam surah Al-Baqarah, ayat ini tentang disyariatkan tentang puasa. Daripada ayat 183 sehingga ayat 187 Allah mensyariatkan ibadah puasa. Tetapi di dalam ayat 183 hingga 187 Allah Subhanahu Wa Taala selitkan ayat 186 ini dengan perintah ataupun dengan ayat tentang doa. Nanti kita akan melihat kenapa ada ayat tentang doa di celah-celah ayat tentang puasa. Baik, asbabun nuzul ini disebutkan dalam Kanzul Ummal daripada Ali bin Abi Talib. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, janganlah kalian berasa lemah untuk berdoa kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ud'uni astajib lakum dalam surah Ghafir
Maka datang seorang lelaki, dia bertanya, dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita mendengar doa atau apabila ada seorang datang kepada kamu wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini hampir kepada mereka, aku akan perkenankan permohonan doa-doa mereka ini apabila mereka berdoa kepadaku. Maka inilah sebab turunnya ayat pada surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat tafsir dan tadabbur ayat 186 surah Al-Baqarah ini, dan kita beri perhatian kepada tiga poin. Kita bagi 3 poin, iaitu kalau kita lihat di sini, kita akan ambil dari wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kemudian ujibu da'watad da'i idza ayat ini. Bila kita buat poin-poin begini, dia memudahkan kita untuk mengingat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita pada ayat tersebut. Baik, kita pergi kepada satu persatu. Kita lihat ayat yang pertama, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Dan kita lihat di sini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat ini dengan kalimah waw. Waw di sini. Kita tulis kat sini kalimah waw, di mana ia dikenali sebagai wawul ataf. Wawul ataf di dalam bahasa Arab, iaitu waw ini dia bermaksud adalah rentetan daripada ayat sebelumnya yang bercerita tentang bulan Ramadan dan disyariatkan puasa. Maka dia ada bersangkut paut ataupun dia berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebab ayat sebelum tadi dia cerita tentang Ramadan, tentang puasa kan. Jadi di tengah-tengah ini diselitkan tentang hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata Allah akan perkenankan doa tersebut. Dan bila kita lihat daripada ayat ini juga, kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan, wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah menggunakan kalimah fa inni terus. Susah kat sini. Okay. Allah menggunakan kalimah wa idza sa'alaka. Baik, bila digunakan sa'alaka, kebanyakan di dalam Al-Quran Allah akan meletakkan kalimah kul. Kalimah kul dekat sini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tak letakkan kalimah kul, tapi Allah terus menjawab fa inni qarib. Jadi kita nak lihat apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kalimah sa'alaka kemudian diletakkan kalimah inni. Baik, jika kita lihat kebiasaan ayat yang memiliki kalimah sa'alaka, pastinya akan disusuli dengan kalimah kul. Kita lihat sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah menyebutkan kalimah yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Ketika seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi, katakanlah pada keduanya ada dosa besar. Nampak di sini ada kalimah yas'alunaka, kemudian ada kalimah kul. Dan apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan kalimah kul di dalam ayat ini? Ibnu Ashur menyebutkan bahawa Allah tidak berkata fakullahum inni qarib, tetapi Allah terus sebut adalah fa inni qarib. Maka di sini Allah tak letakkan fakullahum inni qarib kemudian beritahu mereka bahawa aku dekat untuk menjawab pertanyaan wa idza sa'alaka di dalam ayat ini tadi, sebagaimana ayatnya lain di dalam surah Al-Baqarah. Dan kita akan lihat kebanyakan ayat-ayat yas'alunaka akan adanya kalimah kul. Maka hikmah di sini adalah nak menunjukkan bahawa
tiada perantaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya apabila dia berdoa. Maka bila mana orang mukmin berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan menerima doanya. Dan sangat menarik apabila kita lihat ayatnya diselitkan di tengah-tengah pensyariatan bulan puasa ini. Pensyariatan puasa nak menunjukkan bahawa di dalam bulan Ramadan ini, bahawa sesiapa yang berdoa, Allah akan makbulkan, Allah akan tunaikan permintaannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ambillah ruang di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan doa. Dan kita akan lihat antara waktu-waktu mustajab doa untuk kita lafazkan nanti. Maka di sini kalau ada kalimah kul, dia adalah perantaraan. Allah beritahu kepada baginda Nabi SAW untuk beritahu kepada orang yang bertanya. Tetapi berbeza pula pada ayat ini, Allah tidak meletakkan kul, Allah terus menjawab fa inni qarib. Maksudnya Allah nak kabulkan, Allah kata Allah nak kabulkan doa ini dengan pantas. Maka orang mukmin bila dia berdoa, Allah akan menerima doanya, memakbulkan doanya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada uji budak watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini bahawa Allah meletakkan kalimah uji budak watadda idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa bila mana dia berdoa kepadaku. Maka di sini kita lihat bahawa syarat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa seseorang itu adalah dia kena berdoa. Maksudnya dia tak bolehlah duduk saja, dia duduk saja tiba-tiba keinginan dia Allah nak kabulkan, permintaan dia Allah nak kabulkan, tetapi hakikatnya dia tidak berdoa. Maka di sini ayat ini kata kalau Allah nak perkenankan doa kamu, maka kamu kena berdoa kepada Allah. Maka At-Tabari menyebutkan di dalam Jami'ul Bayan, Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya sama ada doa untuk beribadah, maka aku memberi balasan kepada mereka. Atau doa untuk permintaan, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Baik, daripada sini kita tahu bahawa dalam berdoa ada dua bentuk ataupun dua jenis doa. Yang pertama, doa bentuk ibadah. Doa bentuk ibadah ini adalah doa yang mutlak yang memang kita mohon terutama di dalam solat kita. Dan kemudian doa sebab nak minta sesuatu, doa masalah. Maka Allah akan berikan kepada apa yang kita minta nanti. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita faham daripada ayat ini, walaupun kita ini banyak melakukan dosa, walaupun kita ini rasa tak layak nak minta apa-apa kepada Allah kerana Allah dah beri banyak kepada kita, maka waktu itulah kita perlu lagi banyak berdoa kepada Allah. Sebab Allah janjikan, aku akan perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang kita nak apabila Allah jamin akan kabulkan doa kita ini. Maka yang kedua, salah satu syarat untuk dikabulkan doa kita ini adalah ikhlas dalam berdoa. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita ikhlas dalam berdoa ini, kita akan melantunkan doa kita dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh kekhusyukan. Ketika mana seorang itu ikhlas berdoa, dia akan menyedari akan kekurangan dirinya. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang lemah ya Allah. Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang hina ya Allah. Dan daripada doa yang ikhlas itu tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyedari betapa pemurahnya Allah Ta'ala kepada kita. Hatta kita tidak minta pun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap beri kepada kita. Itulah tanda pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Kita tidak minta oksigen tetapi Allah memberi kepada kita tanpa bayaran. Kita tidak meminta dalam sistem pencernaan ini tetapi
Allah Subhanahu Wa Taala tetap beri dan jalankan sistem pencernaan kita sehingga kita sihat, kita mampu melakukan aktiviti-aktiviti seharian. Subhanallah, maha kasihnya Allah, pemurahnya Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan kita lihat kepada falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa Allah perkenankan doa orang-orang yang berdoa kepadanya, maka falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka ini berada dalam landasan yang betul, mereka ini dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal yu'minu bi ini adalah kalimah untuk mereka yang beriman. Maka apabila Allah dah menjanjikan doa yang kita lafazkan, doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan kabulkan, maka kamu kena mematuhi perintahku, meninggalkan laranganku, dan hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kenapa kita kena buat dua perkara ini? Kita lihat kenapa kena buat perintah ni, kena sahut seruan Allah, kemudian kita kena beriman kepada Allah supaya kamu ini diberikan petunjuk oleh Allah, supaya kamu ini berada dalam kebaikan, kamu berada dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian At-Tabari menyebutkan di dalam Jami'ul Bayan lagi sekali bahawa hendaklah kita ini tunduk patuh kepada Allah dengan mentaati perintah dan menjauhi larangannya, serta meyakini bahawa Allah akan membalas setiap perbuatan kerana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat ini juga diperintahkan kepada kita supaya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita nak Allah kabulkan doa kita, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita kena buat apa yang Allah suruh. Kita kena jauhi apa yang Allah larang. Barulah doa kita itu Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan, Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan permintaan kita. Dan pada lafaz yarshudun itu bermakna Allah mengabulkan permohonan kita untuk mencapai kebenaran dan memberi kejayaan kepada kita dalam ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh inilah yang sangat-sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana dengan ilmu inilah yang akan memandu perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Dan amal soleh inilah yang akan kita bawa untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sana ada hadis yang disebutkan bahawa apabila matinya anak Adam ini, segala amalan mereka ini terputus. Kecuali 3 perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, yang kedua doa anak yang soleh, dan yang ketiga amal jariah. Maka ini termasuk di dalam apa yang disebutkan kalimah yarshudun. Maka beriman kepada Allah Ta'ala ini adalah tugas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tugas memakbulkan doa kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka persoalannya di sini untuk kita sama-sama bermuhasabah, untuk kita sama-sama merefleksi diri kita. Sudahkah saya berdoa dengan bersungguh-sungguh? Sudahkah saya memahami setiap bait doa-doa yang saya lafazkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah muhasabah untuk kita semua. Dan kemudian kita nak pergi kepada yang kedua. Baik, tadi adalah tadabbur, dan kita lihat tafsir dan tadabbur ayat surah Al-Baqarah ayat 186. Dan yang kedua kita nak lihat dalam kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada doa, adab dia dalam berdoa. Maka doa ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan perkara yang remeh, tetapi dia mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan kita, terutamanya sama ada kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Maka sebab itulah
Doa ini juga dianggap sebagai ibadah sebagaimana yang direkodkan dalam hadis riwayat Tirmizi daripada Nu'man bin Bashir bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Namun tuan-tuan dan puan-puan, di sana adanya perkara yang perlu kita ambil perhatian ketika berdoa. Supaya apa? Supaya nak pastikan doa kita ini diterima dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dia? Adab-adab dalam berdoa. Dan dalam kita berdoa, kita pun tidak boleh doa secara sembrono. Dia ada tata caranya, dia ada sopan santunnya. Kalau orang Melayu kita cakap ni kan sopan santunnya. Ketika mana kita nak meminta kepada seorang, kita akan merendahkan diri, kita akan meminta dengan sopan santun, kita akan meminta dengan suara yang rendah. Suara kita tidak tinggi diri, maka begitu juga dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, adab dalam berdoa ini adalah berdoa dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Berdoalah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana gharaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka ini sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut. Penuh harapan ini apa tuan-tuan dan puan-puan? Penuh harapan ini adalah berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita walaupun kita ini banyak melakukan dosa tak layak untuk Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan, tetapi kita penuh harapan, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Dengan penuh harapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak berdoa, sebagai contoh selepas solat kita nak berdoa kepada Allah, kita ambil masa untuk berdoa dengan penuh keyakinan dan penuh berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan kabulkan doa aku ini. Jadi aku kena minta dengan bersungguh-sungguh. Ketika kita pergi kepada, contohnya kita pergi jual ataupun kita nak minta seseorang bantuan. Jadi kita ini berharap, ya Allah, mudah-mudahan orang ini bantu aku. Ketika mana kita rasa macam kita berdoa penuh harapan kan. Sebagai contoh, kita berada dalam satu jalan raya. Kemudian tiba-tiba tayar kita pancit. Waktu itu bagaimana keadaan kita? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mintalah ya Allah agar ada orang yang perasan aku di sini, ada orang yang bermurah hati. Dan yang seterusnya adalah gerun takut, iaitu kita takut bahawa dengan kita takut kepada azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita berdoa, kita seolah-olah azab Allah Subhanahu Wa Taala itu menggerunkan, azab Allah Taala itu menakutkan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Sesungguhnya azabmu sangat keras, ya Allah. Sesungguhnya azabmu sangat menggerunkan, ya Allah. Kita berdoa dengan penuh rasa takut. Maka bila kita berdoa dengan penuh harapan, kita berdoa dengan penuh takut, maka di situ akan melahirkan keikhlasan dan kekhusyukan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana kita ini berada dalam keadaan yang lemah. Apatah lagi bila kita nak berbuka tu kan, kita berada dalam keadaan yang lemah. Kita tak makan, tak minum. Jadi kita rasa lemah waktu itu, dan waktu itu kita berdoa dengan penuh harapan dan kita merasakan takut untuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sehingga melahirkan rasa takut. Maka demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima doa daripada mereka yang hatinya lalai lagi alpa. Pada ayat yang tadi difokuskan kepada
kita meminta Allah dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Tetapi di sana ada satu lagi, supaya dalam kita berdoa ini jangan hati kita ini lalai lagi alpa, tidak menghayati apa yang kita sedang sebutkan. Jangan rasa nak laju-laju habiskan doa ni. Sedikit kita membaca doa, lalu kita menghayati itu adalah lebih baik daripada doa yang panjang kita baca tetapi kita tidak faham, tidak menghayati apa sebenarnya yang kita baca. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa ianya akan diterima, yakni dimakbulkan oleh Allah. Kita tak tahu bila Allah akan makbulkan doa kita, tetapi di dalam mindset kita, kita meletakkan satu mindset bahawa Allah pasti makbulkan doa aku ini. Dan ketahuilah bahawa wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima, iaitu memakbulkan doa yang datang daripada hati yang lalai lagi alpa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ambillah waktu berdoa. Sebab itu dianjurkan untuk bangun sepertiga malam di mana suasana yang hening, suasana yang tenang, untuk kita mendadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab waktu itu kita berada dalam keadaan yang tenang, waktu itu kita berada dalam keadaan tiada gangguan daripada orang lain. Maka waktu inilah kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam adab berdoa pula adalah memuji Allah Ta'ala sebelum berdoa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah di mana terkandung adab dalam berdoa sebagaimana firman-Nya kita lihat. Baik, kita lihat surah Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita lihat pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kita membaca surah Al-Fatihah ada 5 pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi, Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian Rabbil Alamin. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim semula, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini kita tahu bahawa kita sebenarnya sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, dan diletakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Baik, kita lihat yang pertama, kita memuji Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Pada ayat yang seterusnya, Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah Al-Fatihah ini mendidik kita bahawa apa-apa sekalipun dalam berdoa, pertama sekali adalah kamu kena puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Aini, wahai kita semua, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujilah sebanyak-banyaknya kerana Allah suka hamba-hambanya yang memuji kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kalau manusia ini, kalau kita puji, akhirnya dia rasa rimas. Dia rasa dah lah cukup-cukup lah tu puji aku kan, dia kata begitu. Tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana seorang hamba itu terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat menyukai. Dan Allah suka untuk kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita teliti pada ayat itu ada 5 pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula ayat pertama hingga ayat yang kelima, dan kemudian pada ayat yang keenam dan seterusnya barulah diikuti dengan permintaan dan doa. Kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Nampak di sini bahawa
Pertama tadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua barulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala hajat kita. Dan demikian jugalah Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Maka pujilah Allah dengan nama-nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, yang mulia. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Allah meminta kita untuk menyebut nama-nama itu. Sebagai contoh kan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat nama-nama Allah ini, dia berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagai contoh, kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita ini suatu hari disempitkan rezeki, maka kita pun berdoa kepada Allah, kita minta, Ya Allah, Ya Razak, Allah yang maha pemberi rezeki, murahkanlah rezekiku, lapangkanlah rezekiku. Dan ketika mana kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengampunkan dosa-dosa kita, kita minta kepada Allah, Ya Allah yang maha pengampun, Ya Allah ampunilah aku Ya Allah. Maka doa nama-nama ini yang kita ucapkan, yang kita puji-puji ini, dia bersangkut paut dalam kehidupan kita sebenarnya kan. Dan disambung pula, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa yang sama. Dia berpaling dari kebenaran dalam masa yang sama menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Arab jahiliyah dahulu, mereka ini tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki nama-nama yang mulia. Maka mereka ini ambil nama-nama daripada nama Allah ini untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan mereka. Sebagai contoh, nama Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, iaitu lafzul jalalah ini yang membawa maksud Allah yang paling mulia, mereka menggunakan nama Allah ini sebagai alat kan, alat untuk merujuk kepada Tuhan berhala mereka. Dan kemudian sebagai contoh nama-nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz, mereka ini ambil nama Al-Aziz, nama indah untuk Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka nak ambil nama Aziz, Al-Aziz untuk Tuhan mereka panggil sebagai Al-Uzza. Jadi mereka ini berpaling daripada kebenaran dalam masa yang sama, dia menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama-nama yang mulia, menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah cara kita berdoa. Maka 99 nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu kan kita hafal kan, kadang kita nyanyikan Asmaul Husna itu, maka kita boleh melihat semula, kita belajar bahawa setiap nama-nama itu memiliki maksud-maksudnya yang indah. Subhanallah. Dan yang ketiga, berdoa di waktu-waktu mustajab. Maka terdapat banyak waktu mustajab, antaranya ialah sepertiga malam terakhir. Yang tadi kita sebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Sepertiga malam terakhir, tuan-tuan dan puan-puan bangun, kemudian berdiri, menghidupkan malam itu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada di sana satu hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru yaqulu man yad'uni, disebutkan man yad'uni, ada kalimah yad'u tadi yang kita sebutkan, ud'uni astajib lakum fastajib lahu, man yas'aluni fa'utiyah, man yastaghfiruni fa'aghfaralah. Maka di sini setiap malam Tuhan kita turun ke langit dunia ketika berbaki sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, sesiapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sesiapa yang memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan sesiapa yang memohon ampun kepadaku,
aku akan mengampuninya. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan dan menjanjikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah keampunan daripada Allah, kerana rahmat dan keampunan Allah juga adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Andai Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, subhanallah, itu adalah nikmat yang sangat-sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sepertiga malam terakhir, tuan-tuan dan puan-puan bangun waktu ini kita berada dalam keadaan yang tenang, tiada gangguan, handphone pun kita tidak lihat, kita tengok jam pun baru 3:30, kita pun ambil wuduk terus menunaikan solat dan berdoa kepada Allah SWT. Maka di dalam bulan Ramadan ini adalah lagi mudah sebab kita bangun sahur kan. Jadi bangun sahur ini janganlah kita lepas sahur ataupun sebelum kita bersahur kita tidak melakukan solat malam ini ataupun kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah manfaat ini. Barangkali bulan Ramadan ini Allah nak memperkenankan doa tuan-tuan dan puan-puan, maka ambillah peluang ini. Dan yang kedua, ketika berpuasa dan sekarang kita berada dalam bulan Ramadan, alhamdulillah kita berkesempatan masuk dalam bulan Ramadan, ini juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang tidak direzekikan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah sudah panggilnya dahulu. Ketika berpuasa ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'im hatta yuftiru wa da'watul mazlum. Maka di sini kita lihat 3 golongan yang tidak akan ditolak doa mereka, iaitu pemerintah yang adil, orang yang berpuasa sehingga berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita berbuka puasa, ambillah 5 atau 10 minit sebelum azan, kita tadah tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, waktu ini kita berada di dalam hujung lah. Kita dah rasa lemah dah seharian, kita tidak makan, tidak minum, kita dah ada pada waktu puncaknya. Di waktu puncak ketika itulah, waktu itu sepanjang waktu berpuasa dan terutamanya saat-saat terakhir sebelum berbuka ini, tuan-tuan dan puan-puan, berdoalah kerana saat ini kita paling merasa lemah dan kita merendah diri serta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa-doa yang kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahirnya daripada hati yang benar-benar mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat tersebut adalah antara waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berbuka di rumah sebagai contoh kan, ajak ahli keluarga duduk di hadapan makanan, duduk di meja untuk sama-sama berdoa, menadah tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ketika kita berdoa ini kita merasakan kita sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pada hari Jumaat. Tuan-tuan, hari ini kita berada pada hari Jumaat. Kemudian kita berada dalam bulan Ramadan, subhanallah. Dan ini juga adalah waktu yang dimustajabkan doanya sebagaimana yang disebutkan Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi yaumil jumu'ati sa'atun la yuwafiquha muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'taha, iaitu kalimah yas'alullah khairan, iaitu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat ini terdapat satu waktu yang mana tidaklah seorang Muslim itu berada di dalam waktu itu dalam keadaan dia berdiri menunaikan solat dan meminta berdoa kepada Allah akan kebaikan, melainkan dia akan menerima permintaannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini bahawa sepertiga malam terakhir ketika berpuasa dan pada hari Jumaat
tuan-tuan dan puan-puan, ini sekarang kita berada dalam fasa ini, maka perbanyakkanlah doa apa sahaja yang kita nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil-kecil perkara mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita merasakan perkara ni kecil lah, rasa kita boleh buat sendiri, kita tak perlukan bantuan orang lain. Tetapi sekecil-kecil perkara itulah ketika mana kita belajar untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah bila perkara-perkara besar itu yang berlaku nanti dalam kehidupan kita, kita sudah terbiasa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, cara Allah memakbulkan doa. Tadi kita melihat kepada adab dalam berdoa dan kita tertanya-tanya, macam mana Allah makbulkan doa kita ni? Aku dah lama dah berdoa tapi Allah tak makbulkan pun. Dah banyak cara dah aku buat, Allah tak tunaikan permintaan aku pun. Maka di sini ramai daripada dalam kalangan kita ni tidak mengetahui cara Allah menerima doa para hambanya sehingga mereka menyangka bahawa Allah tak akan terima doa mereka. Sehingga akhirnya bersalah sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya keluarlah, aku dah banyak kali dah minta kepada Allah tapi Allah tak makbulkan, lebih baik aku tak perlu minta. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta dijauhkan daripada begitu. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi direkodkan dalam sebuah hadis yang membicarakan berkaitan hal ini, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah bi ihda salasin. Dengan 3 cara Allah akan memakbulkan doa seseorang hamba itu, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifu anhu minas su'i mislaha. Jadi 3 cara Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita para hambanya, iaitu tidaklah seorang muslim itu ketika mereka ini berdoa yang tidak mengandungi dosa dan bukan bertujuan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan memakbulkan doanya dengan 3 cara. Bagaimana? Yang pertama, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doanya sesegera mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan, menjadikan pahala baginya di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkannya daripada keburukan. Jadi bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat inilah cara Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan doa kita. Maka dapatlah kita fahami bahawa daripada hadis ini bahawa ada 3 cara Allah memakbulkan doa para hambanya, iaitu yang pertama, Allah memberikan kepada hambanya di dunia seperti mana yang diingini oleh hamba tersebut. Sama ada Allah terus makbulkan permintaan tersebut atau Allah tangguhkan kepada tempoh waktu tertentu sebelum dikabulkan. Iaitu Allah beri segera kepada orang yang meminta tadi ataupun Allah tangguhkan sekejap, di mana Allah akan berikan, Allah akan makbulkannya ketika waktu itu bertepatan dengan perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perkiraan kita tetapi perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata waktu ini sesuai dah nak bagi apa yang dia minta, maka Allah beri. Jika Allah kata belum sesuai lagi, perlukan usaha lagi, perlukan doa lagi, maka Allah tangguhkan sekejap. Allah bukan tidak beri, tapi Allah berikan pada waktu yang tepat nanti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyimpan doa tersebut di hari akhirat kelak. Kerana Allah Maha mengetahui bahawa kita ini lebih memerlukannya di sana. Sebab itu kalau tidak dimakbulkan di dunia, barangkali Allah makbulkannya di akhirat. Kerana waktu itulah Allah ini Maha mengetahui bahawa kita sangat memerlukan doa yang kita ucapkan di atas dunia ini untuk berada di akhirat nanti. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan hamba tersebut daripada perkara-perkara yang buruk atau musibah yang berlaku kepadanya. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan,
Kita ini sangat menginginkan untuk bina rumah di satu perumahan kan. Satu tapak perumahan. Kita dah target dah dekat situ nak buat rumah. Jadi bila kita pun berusaha untuk dapatkan buat rumah dekat tanah tersebut, maka suatu hari ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlakunya banjir besar dekat kawasan perumahan di situ. Maka dekat situ Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan, kita tak buat dekat rumah dekat sana tu, tak dilaksanakan lagi tu, rupa-rupanya Allah nak selamatkan kita dari perkara buruk atau musibah yang berlaku seperti banjir tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memakbulkan ini adalah kerja Allah, maka kita jangan stres, jangan rasa bila Allah nak makbulkan doa kita, tetapi yakin dan percayalah tugas kita berdoa dengan penuh pengharapan dan keyakinan, maka Allah Subhanahu Wa Taala ada caranya untuk memakbulkan doa kita. Maka pengajaran daripada perbincangan kita pada hari ini, tazkirah kita pada hari ini, peringatan kita bahawa yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, jangan jemu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan jemu. Sebanyak mana dosa yang kita lakukan, sebanyak mana permintaan yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang yang berkata, aku rasa aku tak layaklah nak minta dengan Allah. Aku rasa aku berdosa dah banyak dah ni. Jadi aku tak payahlah nak doa ke Allah. Ketika itulah kita perlu lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menyedari bahawa kita ini banyak salahnya, kita ini banyak kelakuan dosanya, maka waktu itulah kita perlu lagi banyak berdoa kepada Allah Ta'ala dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, doa perlu disusuli dengan perkara ketaatan dan amal soleh. Maka selepas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena melakukan ketaatan dan amal soleh. Jauhi daripada melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Jauhi daripada perkara-perkara kemaksiatan. Maka doa perlu diikuti dengan perkara-perkara ketaatan, kebaikan dan amal soleh. Maka sesiapa ataupun kita berdoa tetapi tidak disusuli perkara ketaatan dan amal soleh, jadi di sini kita nampak ini adalah angan-angan. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah namun kita tiada usaha untuk melakukan kebaikan, ketaatan dan amal soleh ini. Maka lepas berdoa kita kena pastikan untuk wal yu'minu bi tadi yang kita bincangkan, wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa ketika senang, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berdoa ketika senang, insya-Allah kita akan mudah berdoa ketika susah. Sebab itu ketika kita senang inilah tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu merendah diri, kita perlu merasakan kita ini banyak silapnya, kita perlu merasakan bahawa kita ini tiada apa-apa. Maka ketika itulah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika susah nanti Allah berikan kita keringanan untuk berdoa ketika susah juga. Sebab ada orang bila diberikan ujian kesusahan, dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih memikirkan apa lagi yang aku kena buat ini untuk mencari jalan keluar berbanding dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah untuk berikan jalan keluar daripada segala permasalahan di atas dunia ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi musibah dalam kehidupan ini, kalau kita mencari jalan-jalan lain tidak jumpa, kita minta tolong orang ni tak boleh tolong. Kita minta orang yang ni, orang ni kata aku pun ada susahnya. Maka mungkin kita perlu menerokai satu lagi jalan, iaitu jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan jalan kemudahan, Allah akan memberikan jalan keluar. Tuan-tuan dan puan-puan, yang memberi masalah kepada kita, yang memberi ujian kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan yang keempat, inilah tanda kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita semua hari ini, sudahkah kita merasai kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala melalui ayat yang kita bincangkan tadi? Subhanallah, bahawa apabila Allah menggunakan kalimah sa'alaka, kemudian fa inni qarib, Allah terus menjawab bahawa aku ini dekat untuk memperkenankan doa-doa hamba-Ku. Sudahkah kita merasai kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Kita rasa subhanallah baiknya Allah kepada kita, Allah akan kabulkan doa kita. Inilah tanda kasih sayang yang kita perlu hargai dan kita ambil sebagai kekuatan untuk kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang doa ini tuan-tuan dan puan-puan, saya kira ini adalah sebagai penutup. Mari kita lihat para nabi. Para nabi ini juga merupakan manusia. Ketika mana mereka ini berdoa, sehinggakan doa mereka ini Allah rakam dalam Al-Quran, sebagaimana yang pertama Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam kegelapan ikan nun, kegelapan laut dalam, kegelapan waktu malam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Yang kedua, kita lihat kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini tidak dikurniakan anak pada awalnya. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengadukan bahawa dia ini sudah tua, bahawa isterinya mandul, tak boleh beranak. Maka dia merendahkan diri kepada Allah. Maka beliau ini, Nabi Zakaria, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya anak yang merupakan juga seorang Nabi. Subhanallah. Dan yang ketiga, kita lihat kisah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini berdoa dengan penuh sabar. Ketika kehilangan Yusuf, Nabi Yaqub berdoa dengan sabar, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menyebutkan qala innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku mengadukan kesusahanku ini, kesedihanku ini hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Allah pertemukan Yusuf alaihissalam dengan ayahnya. Dan yang terakhir, Nabi Ayub ini berdoa, dikurniakan kesembuhan kepada penyakitnya, di mana ketika Nabi Ayub ini dihidapi penyakit, walau ramai orang lari daripadanya, tetapi Nabi Ayub kata dia ada baginda ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ayub teruskan berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa putus. Maka Allah berikan kesembuhannya dan Allah berikan isteri yang setia di sisinya. Subhanallah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan saya bawakan kisah ini sebagai penutup? Marilah kita lihat bahawa ketika kita berada dalam kesusahan, kita berada dalam kesenangan sekalipun, jangan pernah kita remehkan kuasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang ini, waktu kita luahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kesusahan yang terlalu berat untuk Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripadanya. Dan hikmahnya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup akhirlah, kenapa ada ayat tentang doa di celah-celah ayat tentang puasa tadi. Pada ayat 183 surah Al-Baqarah sehingga ayat 185 Allah menyebutkan tentang puasa. Kemudian 186 Allah sebutkan tentang doa, dan ayat yang seterusnya 187 disebutkan tentang puasa lagi. Kenapa ada ayat tengah-tengahnya doa tentang puasa pula? Di celah-celah tentang puasa. Maka Ibnu Ashur menyebutkan bahawa letak duduk ayat ini mengisyaratkan bahawa
Ramadan adalah bulan yang dikabulkan doa dan permintaan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak buat list doa apa yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah. Ketika mana kita diberi kekuatan untuk berdoa, teruskan berdoa. Jadi jangan lupa, jangan lalai, jangan alpa, ambillah waktu ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu adalah pengakhirannya. Saya mohon kemaafan jika ada kekurangan, saya mohon maafan jika ada terlanjur bicara, tersilap kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua di dalam bulan Ramadan yang barakah ini. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat wal jami'il muslimina wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi